satu segmen iaitu segmen bahasa dan juga kesusastraan. Di mana topik kita ni hari ini ialah mengenai rekontekstualisasi ayat, okey, dalam petikan dalam akhbar. Kita ni sudah pun ada ni narasumber kita ni. Secara virtual kita akan bersama, beliau merupakan calon doktor falsafah, iaitu Yang Mulia Ahmad Fawaz bin Haji Mazlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Payah bertopiknya pada hari ini, rekontekstualisasi. Apa sebenarnya kan tu? Silakan kalau ingin diberikan mukadimahnya lah. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyampai-penyampai pada pagi ini. Dan tidak lupa juga diucapkan ribuan terima kasih kepada rancangan Rampai Pagi untuk memberi saya peluang lagi sekali untuk membincangkan topik mengenai rekontekstualisasi ini. Harapan saya mudah-mudahan perbincangan pada pagi ini dapat memberi manfaat dan berkah kepada semua penonton di rumah secara amnya. Sebagai permulaan, tajuk pembincangan saya pada segmen ini secara umumnya menumpukan terhadap aspek rekontekstualisasi serta hubungannya dengan penggunaan ayat-ayat petikan yang terdapat dalam teks-teks laporan. Izinkan saya terlebih dahulu menerangkan pengertian terhadap istilah rekontekstualisasi. Menurut ahli linguis Berliner, beliau menjelaskan bahawa rekontekstualisasi adalah proses transformasi dinamik suatu konteks dalam sebuah wacana menjadi sebuah konteks yang lain. Manakala menurut John Connolly dalam kertas kerja beliau yang bertajuk Recontextualization, Resemiotization and Their Analysis in Terms of an RDG-Based Framework, beliau mendefinisikan rekontekstualisasi sebagai satu proses yang melibatkan pengekstrakan isi, makna maupun tanda dari teks-teks yang terdahulu dalam membina sebuah teks yang baru. Berpandukan daripada dua penjelasan tersebut dapat disimpulkan di sini bahawa rekontekstualisasi itu adalah sebuah penghasilan teks yang baru melalui penggunaan semula sebahagian atau secara keseluruhan teks-teks yang terdahulu. Penggunaan semula teks-teks terdahulu ini boleh saja ditambah, digugurkan sebahagian daripadanya ataupun dimodifikasikan agar bersesuaian dengan tujuan dan pembinaan teks baru. Dalam hal ini juga apa yang dimaksudkan sebagai teks itu tidaklah terhad terhadap bahan yang berbentuk tekstual semata-mata, akan tetapi di sini juga turut merangkumi bentuk komunikasi secara verbal. Ini bermaksud setiap aspek komunikasi dalam situasi formal maupun tidak formal turut melalui proses rekontekstualisasi melalui sudut penggunaan semula pengetahuan yang sedia ada ataupun pengalaman seseorang dalam menyampaikan sesuatu maksud, emosi ataupun pernyataan. Justru juga proses rekontekstualisasi ini dia berlaku sama ada disedari ataupun tidak. Betul. Dalam ruangan perbincangan ini saya ingin mengaitkan aspek rekontekstualisasi ini dengan penggunaan ayat-ayat petikan dalam teks laporan. Keberadaan ayat petikan ini merupakan satu perkara yang lazim dan seringkali adanya kita ni membaca penulisan genre berbentuk akhbar contohnya. Ayat-ayat petikan ini sememangnya ada. Ayat petikan ini pula apabila kita cuma memahami, ia adalah ayat yang melaporkan semula mesej-mesej yang disampaikan oleh sumber berita ataupun news source dengan tujuan sebagai satu sandaran terhadap isu ataupun berita yang dilaporkan oleh wartawan. Antara penggunaan semula mesej-mesej sumber berita ini bertujuan sebagai penerangan lanjut terhadap isu yang cuba dilaporkan, di samping menjaga ketepatan dan kredibiliti teks laporan yang dihasilkan. Ini bermaksud mesej sumber berita dalam teks laporan dimuatkan agar dapat meyakinkan para pengguna ataupun pembaca akhbar bahawa laporan tersebut sememangnya satu laporan yang sahih dan tepat dengan adanya pernyataan daripada individu yang terbabit secara langsung dengan isu yang cuba dilaporkan. Sebagai contoh, izinkan saya menggunakan satu teks laporan yang diterbitkan oleh
oleh Media Permata dalam laman sesawangnya itu www.mediapermata.com.pn yang bertajuk Dasar Pengasingan di Rumah diperkenalkan, yang diterbitkan pada 9 Oktober 2021 sekitar dalam 2 minggu yang lalu. Teks laporan ini secara umumnya melaporkan sidang media yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, bagi penerangan terhadap situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang bertempat di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan. Dan di dalam teks laporan ini, antara contoh ayat petikan yang terdapat di dalamnya, izinkan saya menyebutkan, intipati dalam dasar ini ialah untuk mengarahkan pesakit-pesakit yang dikenal pasti tergolong dalam kategori 1, iaitu yang tidak mempunyai sebarang simptom, dan kategori 2A, iaitu pesakit yang hanya mempunyai simptom ringan, untuk membuat pengasingan diri di rumah sahaja, iaitu selepas mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Kementerian Kesihatan jelas Yang Berhormat Datuk. Dari segi sudut struktur binaan ayat, mesej yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan didirikan sebagai klausa subordinat dalam binaan ayat petikan tadi, dan diikuti oleh klausa utama, iaitu jelas Yang Berhormat Datuk. Berdasarkan daripada contoh ayat petikan tadi, dapat kita fahami adanya penerangan terhadap arahan daripada Kementerian Kesihatan. Arahan tersebut menerangkan aspek pengasingan diri di rumah bagi pesakit-pesakit COVID-19 yang digolongkan dalam kategori 1 dan kategori 2A, iaitu pesakit-pesakit yang tidak mempunyai sebarang simptom atau hanya mempunyai simptom ringan. Ayat petikan tersebut juga menerangkan untuk melakukan pengasingan di rumah bagi pesakit-pesakit kategori 1 dan 2A hanya setelah mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Kementerian Kesihatan. Justru itu pernyataan Yang Berhormat Menteri Kesihatan tadi dijadikan sebagai ayat petikan dengan tujuan penerangan lanjut ataupun report details. Maksudnya di sini mesej tersebut direkontekstualisasikan menjadi petikan sebagai informasi dukungan terhadap tajuk yang dilaporkan oleh Media Permata, iaitu dasar pengasingan di rumah diperkenalkan. Dalam waktu yang sama juga mesej Kementerian Kesihatan yang direkontekstualisasikan sebagai ayat petikan tadi itu menjadi satu sumber kredibiliti terhadap laporan yang dilakukan oleh Media Permata. Ini bermaksud laporan tersebut adalah satu laporan yang sahih dan boleh dipercayai dengan adanya petikan mesej yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan sendiri. Sekiranya kalau dapat dianalogikan, betul dapat dianalogikan macam kira minuman dengan gelasnya. Jadi konteksnya, maksudnya kalau direkontekstualisasi itu apa yang difahamkan oleh yang membuat laporan tersebut? Itu maksudnya. Adakah itu yang ingin dijelaskan di sini? Maksudnya di sini rekontekstualisasi itu dalam aspek kita ni cuba berkomunikasi sama ada secara tekstual ataupun verbal. Lazimnya kita ni akan menggunakan pengalaman kita ni ataupun pengetahuan daripada segi kacamata kita ni untuk membuat our own, macam kiranya dalam konteks in our own konteks, betul artinya. Begitu Yes. Pasalnya sebelum ini macam kita ni apabila ingin menggunakan sesuatu komunikasi, kita ni merujuk terhadap pengalaman ataupun pengetahuan kita ni yang sebelum ini. Jadinya pengetahuan dan pengalaman yang sebelum ini mungkinnya dalam berada konteks lain, tetapi kita ni gunakan elemen-elemen tersebut, elemen yang berada terdahulu itu, dan kita ni persesuaikan semula agar ia bersesuaian dengan tujuan apa yang tujuan penyampaian kita ni. Jadinya dalam proses rekontekstualisasi ni boleh saja kita ni menambah ataupun memodifikasi ataupun menggugurkan beberapa elemen daripada teks terdahulu tu. Jadi bolehkah artinya dengan misal sekiranya ada satu kejadian, jadi dilaporkan oleh beberapa akhbar misalnya. Jadi bolehkah satu akhbar menerangkan satu konteks yang berbeza, cerita yang berbeza antara satu dengan yang lain, tetapi kejadian yang sama, tetapi konteks yang berbeza? Atutah artinya, adakah itu yang dimaksudkan dengan rekontekstualisasi mengikut pandangan daripada ahli jurnalis tersebut? Atukah artinya?
Okey, apabila Ah, ingin melaporkan ini, satu perkara yang paling penting di sini adalah etika betul. jurnalisme. Artinya Okey, dalam okey. etika jurnalisme itu dia mementingkan laporan yang tepat. Hmm. Of course di sini apabila macam akhbar itu walaupun diorang mempunyai kadang-kadang indah mustahil Hmm. mempunyai tujuan yang berbeza, tetapi tujuan asasnya masih adalah Melaporkan hal melaporkan. yang Jadi sama. Hmm. walaupun kadang-kadang Hmm. melaporkan hal yang sama, Hmm. cuma barangkali cara penyampaian ataupun Iya. gaya bahasanya boleh saja berbeza, tapi Hmm. aspek rekontekstualisasinya masih sama. Artinya rekontekstualisasinya dalam suasana penyampaian sebuah laporan. Iya, iya. Ya. Hmm. Jadi di sini mungkin Tuan boleh menghuraikan lagi ya, apakah lagi signifikan dan Hmm. signifikan Aktualisasi. rekontekstualisasi ayat petikan selain daripada aspek sandaran dan Hmm. credibility terhadap sebuah teks laporan Hmm. itu. Jadi silakan Tuan. Okey, terima kasih juga. Selain daripada kredibiliti dan sandaran, meneliti proses rekontekstualisasi ini memberi peluang kita ni melihat bagaimana fungsi ataupun suasana penyampaian mesej itu boleh berkembang. Contohnya lagi, izinkan saya Hmm. menggunakan satu lagi ayat petikan Ya. dalam teks laporan yang sama. Dalam pada itu, tekan beliau. Hmm. Mana-mana pesakit yang merasakan simptom mereka menjadi lebih teruk semasa berada dalam pengasingan di rumah, Betul. hendaklah menghubungi talian kecemasan ambulans 991 dengan segera supaya mereka dapat diberikan rawatan secepat mungkin. Hmm. Jadinya apabila kita ni lihat balik semula pada ayat Hmm. tersebut diisikan dengan tekan beliau. Hmm. Jadi ingin saya memberikan tumpuan pada klausa subordinate yang mengisikan tekan beliau. Ya. Pada asalnya pernyataan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Mhm. Menteri Kesihatan tersebut adalah satu pemberitahuan, Mhm. tetapi apabila ia dimuatkan sebagai ayat petikan di dalam teks laporan tersebut, aspek pemberitahuan itu sudah berubah menjadi satu bentuk penegasan yang dilakukan oleh media permata. Ya. Jadinya di sini dapat dilihat bahawa dari awal permulaannya bersifat pemberitahuan yang ia direkontekstualisasikan dengan menjadi suatu penegasan yang dilakukan oleh media permata dengan Ya. hanya menggunakan kata kerja secara terpilih atau secara strategik, iaitu dengan kata kerja tekan. Artinya dia apabila ia mentransformasikan menjadi ayat petikan, diberi lagi dengan kata kerja tekan, nampak di sana ia bukan lagi sekadar melaporkan, tetapi sudah menjadi satu penegasan terhadap pernyataan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Hmm. Itulah Ya. tadi kalau dapat saya fahamkan kan mengenai rekontekstualisasi ini, kalau dapat minta maaf ya, mungkin dapat dianalogikan. Kalau lurus salah dah saya tahu sekiranya nyata orang kalau ketanikan minum air bandung itu betul maksudnya. Air bandung ada cawannya, ada minuman bandungnya. Tetapi apabila kita memperkatakan tentang rekontekstualisasi, berbeza orang akan menyediakan air bandung yang berbeza. Ada bandungnya ini kurang manis, ada bandungnya manis sedikit, dan juga ada bandung yang sebutingan ini agak tawar sedikit. Jadi adakah macam itu artinya? Ada pengalaman dan juga realiti seseorang individu tersebut. Adakah kaitan atau memainkan peranan penting dalam caranya merekontekstualisasi sesuatu, memproses sesuatu? Adakah itu soalan yang okey? Macam mana tu? Macam mana tu Tuan? Okey, Ah, saya cuba jawab saja. jawablah. Kalau dapat Basically, kalau soalan apabila itu kita lurus ke ni enggak. cuba Tetapi yang saya fahamkan cuma tu, coba untuk memproses dengan analogi. Ya. macam okey macam ni kalau kita memberitahu sesuatu orang saya, jadi saya akan memberitahu orang-orang lain. Betul. Jadi apabila saya cuba akan memberitahu orang lain, Ah, ah. saya gunakan apa yang kita sampaikan tadi, yang Tuan sampaikan, tetapi Dengan cita saya rasa ingin tersendiri. menyesuaikan. Mhm. Kadang-kadang yang asas dalam kita ni berkomunikasi ni ia dilandaskan oleh tujuan. Jadi tujuan di sini saya modifikasikan apa yang disampaikan oleh Tuan agar dia bertepatan dengan tujuan komunikasi saya, baru saya dapat menyampaikan arah orang lain. So Betul. maksudnya di sini berlaku transformasi itu agar penyesuaian dengan tujuan berkomunikasi. Ya.
Itu sebenarnya. Suka saya topik ini sebenarnya. Pasal tetap balik-balik bertanya untuk memahami. Sesuatu yang baru yang orang memberikan satu pencerahan yang kalau dulunya anda tahu ada wujud, tapi tiba-tiba cerah sahaja. Alhamdulillah. Jadi mungkin saja topik ini akan dibincangkan lagi. Manalah tahu ada siri keduanya. Ada variasi tapi keduanya ya. itulah ya. Ribuan terima kasih juga kami ucapkan ya kepada Yang Mulia Tuan Ahmad Fawaz bin Haji Mazlan, iaitu calon Dr. Falsafah Universiti Brunei Darussalam, dengan penjelasan yang telah pun dibawakan pada hari ini dalam segmen kita. Jadi sampai kita jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Selamat maju jaya Tuan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.